Hello, hai. Assalamualaikum, selamat petang. Kat video ni, saya nak tunjuk macam mana nak beli barang China. So, yang ni adalah Tmall. Okay, macam you all sedia tahu, website China yang selalu ramai orang beli borong adalah Taobao, 1688, Pinduoduo dan Tmall. Okay, yang ni saya dah translate dah. Okay, untuk pengenalan, first kita kalau nak survey barang website China ni, mudah je. Kita kena ada web browser, iaitu web browser kita kena pakai Google Chrome, tak kira walau apa jua web browser kena pakai Google Chrome juga. Kalau nak buka kat handphone pun boleh, kena guna Google Chrome juga, sebab kat situ setting dia ada translate, Google Translate, dia akan auto translate website ni dari Chinese punya, dari bahasa tulisan Mandarin macam ni kan, dia akan tukar pada bahasa Inggeris yang kita mudah faham lah. Kalau nak tukar bahasa Melayu boleh kot cari bahasa Melayu, tapi yang ni kita translate bahasa Inggeris, jadi kita mudah faham. Okey, yang pasal login ni, saya tak pernah login, beli bayar login pada website ni, saya tak pernah. So, sebab saya bukannya pandai nak beli barang guna ni kan, jadi saya lebih suka guna kat orang tengah, iaitu saya akan kenalkan ada beberapa orang tengah yang kita boleh gunakan, iaitu yang ni yang saya pernah gunakan, Yes Logistics. Saya dah pernah pakai ya. Yang ni antara saya punya barang yang saya dah beli. Ni barang yang dah pernah saya beli dan dah pernah sampai. Okey, saya pernah cuba Yes Logistics saja. Agent yang ni saja. Okey, untuk korang boleh nak survey harga apa semua, atau nak survey servis mana-mana agent kan, selain Yes Logistics, korang boleh survey lah servis apa yang agent lain boleh offer kat korang, mungkin dari segi rate ataupun servis kan. Okey, MyWow ni antara salah satu selain Yes Logistics. Okey, selain tu Buy to You. Buy to You ni dah lama dah saya tu tengok dia orang ni, dah lama dah, sejak memang dah lama. Okey, yang ni pun website dia lebih mudah, senang, kita nak ni tak perlu translate kan, boleh tengok produk terus dari sini, sangat mudah, dan dia friendly untuk semua orang. Buy to You ni, tapi saya tak tahu survey, saya tak survey harga dia punya rate dia. So kalau nak survey boleh kat sini lah. Ni antara ni. Dia ni serve international ya, sebab ada banyak dia punya selain Malaysia, dia kat negara-negara lain pun dia tu. Okey, Buy to You ni juga, sebelum ni nama dia Buy to Taobao tau. So sekarang ni Taobao ni sebenarnya nama dia dah dipatentkan, jadi dia kena bertukar kepada Buy to You. Okey, apa lagi saya nak cerita pasal Buy to You dia ada plugin. So korang kalau macam kat Chrome ni dia ada widget ke plugin, widget macam tu, boleh install dekat web browser korang ni. So bila layari website China ni, dia terus auto add macam tu lah. Yang ni memang friendly user, betul-betul friendly user Buy to You ni. Yang ni pun trusted. Okey, kemudian yang ni Hantar to You. Hantar to You ni pun ejen pembelian barang. So you all boleh survey sendiri, boleh itulah cari tengoklah servis apa yang dia boleh offer kan. Benda ni kena study sendiri. Kalau ada masa saya compare lah, buat comparison ke apa ke kan. Tapi sekarang tak ada masa. Yang ni Buy and Ship Malaysia ni saya tak pernah guna, jadi yang ni kita abaikan. Hanya 4 yang saya tahu, yang saya pernah guna. Yes Logistics, MyWow app ni pun saya dah nampak ada orang dah ada pakai, memang trusted. And then Buy to You ni memang dah lama dah business dia, dan ni agent ni pun legit juga.
Hantar to you ni saya pun tak pernah pakai, tapi you all can try lah. Ni pun dah lama dia punya business dia. So semua ni antara ejen-ejen yang you all boleh gunakan. Okay. Cara nak beli yang macam saya cakap tadi, beli barang ni kan, let's say buka kat 1688. Okay. Yang ni page utama 1688. 168.com. Okay. Kalau Google pun memang dia akan keluar bahasa Cina. Kalau tak percaya, macam ni. Saya Google tab 168. Kat Google tu dia keluar bahasa Cina macam ni. Kan? Jadi inilah gunanya Google Chrome. Tengok dia auto translate. Kalau nak beli guna handphone pun boleh, guna iPad ke tab ke ataupun komputer pun boleh. Semua memudahkan. Yang penting ada web browser Google Chrome. Tu je syarat dia. Untuk kita yang tak pandai bahasa Cina. Okey. Dah buka ni. Yang ni saya nak cari mainan untuk anak saya. Okey. Kita pergi kat website utama. Okey, dah yang macam ni Google kan, korang klik je lah. Okey, ini dah klik. Klik saya buat step by step. Klik. Ni saya tak belajar kat mana-mana, saya explore sendiri. Saya explore explore dan beli dan berjaya dah. Dah berjaya beli untuk barang berniaga lah. Tapi saya fokuskan pada barang elektronik macam power bank, apa lagi, earbud kan. Saya tengok trend-trend kat Shopee apa semua. Tapi sekarang harga kat Shopee dengan harga kat sini, kita kalau nak main margin memang margin tak tinggi, tapi kita kena pandai-pandai lah ambil untung kat situ. Sebab Shopee dah ambil seller dari China kan. Sekarang pun dia dah ambil seller dari Indonesia masuk market Malaysia. Betul tak? Jadi kat sini kalau kita nak dapatkan harga murah ataupun join shipping, boleh. Ataupun korang main kutu ke apa ke, kan, boleh buat join shipping, satu kontainer ke, kan, lagi mudah lah. Bab shipping tu nanti saya explain kemudian. Okey, yang ni kita dah buka 168. Okey, disebabkan saya pakai Google Chrome, lagi sekali saya mengingatkan, dia ada auto translate. Okey, dia dah auto translate. Kat sini, kat muka depan ni memang barang-barang highlight diorang je lah. Of course lah, harga pun harga harga standard. Okey. Kalau kita nak harga cantik, kita boleh pergi dekat sini. Dia bila kalau translate, dia macam dia punya website dia tak berapa okey. So, never mind. Asal kita dapat figure dia punya produk ni, dia punya website ni okey. Kita patah balik ke Chinese Simplified. Let's say korang ada gambar dari Shopee yang korang teringin nak beli harga murah, harga yang lebih kompetitif ataupun nak check harga barang, boleh gunakan ni, gambar. Okey, tekan. And then, biarlah dia keluar bahasa Cina dia kan. Kita bukan faham pun. Yang ni dia kena login. Okey, tak apa. Kalau nak login, boleh guna yang ni. Klik sebelah sini. Tak apalah dia nak guna bahasa Cina pun. Kita pun pandai main teka-teki kan. 14931023. Ini nombor phone saya. Kalau nak tempah website, boleh. Roger je. Okey. Ni tekan untuk dia hantar nombor TAC lah. Oh, salah. Saya salah tekan nombor. Okey. Ni nombor Malaysia. Ni nombor telefon. Tekan ni. Request TAC. Nanti dia akan hantar mesej. Nombor TAC dia macam bank pula. Okey. Dia akan bagi nombor TAC lah gitu kan. Isi. Macam biasa. Ni hanya sekadar login. Kita tak daftar kan. So, login lah pakai nombor telefon. Setiap kali nak login, bolehlah guna nombor telefon kan. Okay, dah login. Dia suruh isi pula ni. Barulah kita translate. Dia suruh complete ni. Kalau nak complete lah. Okay, saya tekan I talk about it next time. Macam ni.
So kalau sebenarnya boleh je kita nak beli direct dekat sini. So yang masa bahagian registration tadi, masa login guna handphone tadi tu, boleh isi detail and then boleh continue shopping kat sini. Buat beli macam barangan Shopee lah macam tu. Okay. Saya nak cari gambar kan. Kalau nak cari gambar, contoh dia macam ni lah. Klik pada kamera. Masuk gambar pakaian. Pakaian apa tak tahu lah nak cari apa. Alah, semua gambar makanan. Okay, kalau tak ada gambar kan, korang boleh upload lah kat sini. Apa ni? Make sure gambar tu ada dalam file korang. So boleh tekan upload, nanti dia akan tolong carikan. Macam tu. Benda ni sama macam saya nak beli mesin capping untuk tutup botol kicap kan. Saya dah jumpa satu mesin ni, saya suka. So saya dah cari kat Google. Saya download gambar tu, so saya upload kat sini, so saya jumpa. Mudah je. Kalau nak type bahasa Inggeris pun boleh kat sini. Kan? Walaupun dalam tulisan Cina pun, nak type bahasa Inggeris, let's say saya nak cari kitchen, toy, playset, ataupun kitchen toy, tekan ni, enter je. Mudah je. Lagi mudah guna komputer lah sebab dia besar. Dan senang tengok. Tengok keluar gambar toys. Okey, dah keluar gambar toys. Okey, kita buka lah satu ni. Okey, bila kita buka. Okey, sebenarnya ni kan. Kat sini dia ada ni tau, general service. Dia ada bintang, dia apa semua kan. Dia ada bagi tahu dia dah 1 year. Okey, yang ni sebenarnya legit lah. Ataupun kalau nak tengok company dah 3 tahun pun boleh. Kira ni semua legit. So, kalau nak tengok memanglah semua produk yang dijual dekat 1688 ni dia punya seller dia betul, tapi kadang dia bagi barang tu not as per kita punya expectation. Jadi bolehlah cuba beli sikit-sikit dulu. Kadang kat China banyak scam, tengok. Baru je klik ni, dia ada lagi harga compare lagi murah. See? Banyak kan? Jadi kena hati-hati. So kalau saya pilih tengok dah 3 tahun. Tengok dia punya ni. Yang 10 tahun dia punya ni. Saya tengok dulu, check one by one. Lepas tu tengok dia punya ni repurchase rate. Kalau repurchase rate dia tinggi, okey lah. Okay, tak apa. Loading semula. Kalau buka banyak tab ni memang boleh hang juga sometimes. But no worry. Sebab ni bukannya tempat kita nak membeli. Sebab saya nak ajar cara beli barang China menggunakan agent. Okay, let's say dah jumpa barang yang kita suka. Saya suka barang murah. Benda murah. Saya tengok ni tulisan Cina lagi. Tapi tak apa, saya tekan translate to English. Dia tak tahu. Tak apa, tekan ni lah. Sebab dia yang ni lah. 5 tahun. Saya buka tab baru. Supaya boleh buat compare, tengok macam tu. So, bila kita nak beli ni, kita beli sikit-sikit dulu. Dan bila dah dapat seller yang betul-betul, baru kita buat repeat order. Nak collect order dari pelanggan-pelanggan pun boleh. Kat situ. Okay, dan dah buka ni. Klik.
Return experience 3.3, procurement 4, quality experience 5. Okey. Okey, nampak tak dia punya ni bukan 56 je. Dia ada banyak produk. Okey. Kat sini dia ada harga lah ni 94.8 yuan, 82 yuan. Okey. Kalau nak tengok evaluation dekat sini boleh tengok detail evaluation. Selalu saya tengok beli barang, saya tengok evaluation dekat sini. Kalau macam tak ada orang beli lagi, saya tak pergi beli. Tapi sebenarnya bukan tak boleh beli. Boleh je kalau nak cuba beli. Boleh beli kat sini. Biasa kalau saya nak tengok produk tu betul-betul bagus ke tak, nak tengok pada produk, saya pergi dekat evaluation ni tengok. Kalau dia kosong, saya tak proceed lah, especially untuk barang yang kita memerlukan spesifikasi yang tinggi, cuma macam elektronik, saya akan tengok betul ke ni. So kalau macam trading, medal, supply level, yang ni memang trusted lah, dia lagi pun dah 3 tahun. So yang ni saya cancel, saya tak nak. Benda ni memang kena tapis, sebab kalau benda buat bisnes memang kena check satu-satu. Sebab tu saya buka tab banyak, nak tengok dia punya ni. Ni pun evaluation, ni evaluation 10. Okey, tengok. Kalau macam let's say web browser macam hang kan, boleh install Google Translate yang ada gambar tu, korang boleh tunjuk je kamera tu, boleh auto translate lah, dia macam tu. Gunakan handphone untuk tengok. Okey, kat sini kita boleh tengok evaluation dia, ada 10 tapi 10 yang 5 bintang 2 orang. Ada lagi evaluation dia. Tak nampak. Is the baby happy to receive the gift? Kadang kita translate dia punya ni macam tak kena kan. So bila ada gambar, feedback positif, then boleh proceed lah kalau nak beli. Kita pun boleh tengok anak orang ni saiz dia berapa dan mainan tu saiz dia macam mana. Kita boleh tahu. So berbaloi tak nak beli harga macam ni kan. It's pretty good. My daughter like it very much. Thank you. Okay. Yang ni ada evaluation. So yang ni saya tak nak sebab saya tengok anak dia dah besar tapi benda tu tak paras berdiri. Dia paras melutut. Jadi saya tak nak beli. Boleh tengok one by one. Okay. Itu cara-cara dia. So next. Okay. Yang tadi tu. Yang ni lah. Let's say kita dah buka produk ni. Kan, ni dah memang page produk dia, dah tunjuk harga apa semua. Kan. Cara nak beli guna ejen. Klik macam ni. Pergi dekat ejen yang korang daftar. Kan. Okay, kalau macam saya guna Yes Logistic. So, saya pergi dekat Buy For Me. Buy For Me ni sebenarnya, dia sebenarnya ada 2 step. Buy For Me ni adalah permulaan. Kita nak beli barang. Okey. Link yang dah copy tadi tu paste kat sini. Link tu mesti link produk produk yang macam ni. Copy. Lepas tu paste kat sini. Samalah kat Taobao ke, kat Tmall ke, Pinduoduo ke, 168 ke. Dah nampak barang tu, copy paste kat sini. Memudahkan. And then tekan Buy For Me. Tengok Taobao, Tmall 168. Okey, macam ni kita dah nampak kan. Okey, add product. Okay, let's say korang nak add product, add dulu produk. Contoh produk mana saya suka. Yang ni. 84 yuan. 84 yuan bagi dengan 1.52. 1.52 dapatlah harga dia.
1.4 bagi 1.52. Harga dia RM55 saja. So, add to cart. Add to cart. Okay. Bila dah add to cart ni, kan, korang jangan tekan continue shopping. Let's say nak order lagi lain kan, tekan pangkah dulu. Yang penting add to cart. Lepas tu klik ni. Okay. Kalau macam nak beli banyak kat satu link tu lah kan, dia ada banyak option. Boleh add to cart. Okay, dia dah kata add cart successfully. Pangkah dulu. Jangan view on cart, jangan continue shopping. Okay. Klik pangkah dulu. Okay. Tekan ni. Okay, saya dah add. Yang ni 91. Mungkin ni tinggi kot. 75 cm. Mana produk ni? Okey, tinggi dia macam ni. Tinggi produk ni keseluruhan dia 75 cm. Okey, dia tak panjang pun, kecil je. Kecil comel. Boleh lah. Okey, dah tengok dah puas hati, tekan add to cart. Oh, saya tak tekan lagi. Tekan ni. Add to cart. Okey. Kalau nak continue shopping, ada lagi nak shopping kat seller lain, tekan continue shopping. Cari lagi. Contohnya ni ke. Oh, ni tinggi sikit. Okey. Saya klik. Okey, ni saya bagi contoh je tau. Okay, paste. Buy for me. Ni contoh saja. Alright. Ah. 346. Okay, ni dah add to cart. Add cart successfully. Okay. Kita nak bayar kan, pergi kat view on cart. View on cart. So kat sini lah semua barang-barang yang kita beli. Okay. Dah bahasa Cina pula. Susah. Okay, kat sini sekejap translate to English. Gitu. Kalau nampak tulisan Cina, cuba kat komputer ni right click, lepas tu tekan translate to English. Walaupun dia dah English kat atas ni, yang ni tak tu, translate je. Okay, 1.55 yuan kalina 9.3 yuan RMB. So shipping fee, dia tak ada kenakan shipping fee. Ni pun sama, dia tak kenakan shipping fee. So ni barang-barang yang saya nak beli. Okay, dah siap. Okay, let's say saya nak beli stokin dulu. So saya pergi dekat shop ni lah. Shop stokin dengan shop handkerchief. Yang ni saya bayar dulu. Yang lain-lain ni saya simpan dulu dalam kad. Next time kalau saya nak nak buat pembelian, saya dah boleh terus check out lah. Yang ni saya nak bayar yang ni dulu. So total kat bawah ni total payment. Okay, kenapa dia tak boleh ni? None. Oh, kena select all. Okay, yang ni mungkin dia ada masalah. Tapi tak apa. Kita reload semula kad kita. So saya nak bayar stokin dulu. Saya nak beli stokin dulu. Yang kad lain ni nanti saya check out. Mungkin tunggu gaji ke apa ke. Ni saya bagi contoh je dulu. Okay. Tengok dah dapat total dia.
Okey, yang ni bahagian shipping tau. Dia kata modify ni bahagian shipping fee. So tu tak payah usik pun. So ni total dia 142.30 yuan. RMB ke apa kan. Ni wang China. So total dia RM93.62. Okay, kemudian next to payment. Yang saya tak select ni, dia takkan hilang pun. Boleh bayar nanti. So, ni adalah pembelian yang dia akan hantar ke warehouse dulu. Warehouse di China, bukan di Malaysia. So, dia tak directly hantar. Jadi, yang ni adalah produk-produk yang saya dah beli. So, dia kata domestic shipping fee captured may not be accurate. You will get the extra refunded or need to top up the shortage. So, let's say lah, dia tak ada bagi tahu shipping fee. Jadi, dia kena apa? Korang kena ni lah, budget. Let's say, apa? You all beli produk, kan? Korang budget shipping tu berapa? When product price shipping fee increase, less, korang cuma budgetkan dalam CNY 10 ke 30 ke, macam tu. Kalau lebih 30, nanti dia bagi tahu nak cancel ke tak, macam tu. Okay. So sekarang ni duit saya dekat dalam Yes Logistics ada 4.70 yuan. So kena top up. So top up lebih sikit. Jadi saya maybe top up dalam 100 ke 500 ke macam hari tu. So yang ni kena top up dulu baru boleh proceed. Then dah top up baru tu. Okay. Next to payment. Then bayarlah macam tu kan. So nanti dia akan bagi tahu yang ni please pay as soon as possible. Kan. Yang ni kena bayar tau. Kena upload duit. Kalau tak dia takkan order pun. Sebab Yes Logistics dia akan deduct duit dari yang kita top up ni. Macam tu. So kalau kita tak top up pun tak apa. Kita boleh bayar directly guna FPX. So jika ada duit lebih atau apa, dia akan return balik dekat balance sini. So tak perlu risau. Lepas tu boleh dah upload ni, lepas tu baru boleh tekan proceed macam tu. Okay, korang boleh follow up dekat buy for me. Buy for me punya, tak. Korang boleh follow up barang tu dah sampai logistik ke tak dekat ni. Cloud warehouse. Dah sampai ke tak. Macam tu. Cloud warehouse, follow up kat sini. Dah sampai ke belum. Macam tu. Dah arrive ke belum kat warehouse. Kat sini. So korang kira lah ada berapa parcel kan. Macam tu. Okay, dah sampai semua. Dia punya warehouse ni setiap satu barang yang arrive, dia ada tempoh 30 hari. Dia ada tempoh 30 hari bertenang macam tu lah. Tempoh 30 hari untuk barang tu di post out ke Malaysia. Dari warehouse post shipping ke Malaysia. Kalau tak ada apa-apa tu dia akan lupuskan lah. Macam tu. So ni warehouse history saya. Boleh tengok lah ni. Stock. Ni saya punya. Yang sebelum ni saya pernah beli. Kat sini dia ada bagi tahu weight. Weight berat apa semua. Okey. Kat sini lah saya kira weight macam tu kan. Saya kira lepas tu saya ekstrakan 1 atau 3 kilo untuk pergi terus ke ship for me macam tu. Ni ship for me yang saya dah ship. Kadang saya tak ship semua barang. Macam cloud warehouse ni kan. Untuk yang ni, let's say lah, yang dah arrive ni, saya select beberapa dulu untuk ship ke Malaysia dulu. Macam tu. So, ada juga barang yang saya simpan dekat warehouse tu. Kadang tak semua saya ship. Tapi kena tengok tempoh dia lah. Tempoh 30 hari tu. Jangan sampai
tamat tempoh. Apa-apa kena follow up dengan WeChat diorang ataupun Facebook diorang. Diorang akan ni lah, jaga kita punya barang. Okay. Tengok ship for me ni, untuk semua barang ni saya ship 3 kali. Saya tak ship semua sekali. Sebab ada barang yang saya beli masa tu, dia tak sampai dekat warehouse on time. So saya ship 3 kali. Semua guna, 2 guna kapal terbang, 1 guna jalan laut. Ni GDEX Air, Pos Laju Air. So saya guna ni lah. Yang ni 2.1 kilo, so 82 yuan. Yang ni yang ni lah guna Pos Laju Udara. Ni 46 yuan. Dia ada kiraan-kiraan dia. Korang boleh refer, boleh kira sendiri dekat shipping fee. Boleh tengok. Dia ada pilihan shipping. Tahu, ingat step tu dah lepas dapat barang dekat warehouse, lepas tu ship for me. Tak semestinya kena ship semua. Dia ada tempoh simpan barang tu 30 hari dekat warehouse. Dia akan ada bagi tarikh. Korang tengoklah elok kan. Tengok elok macam ni dah arrive. Okay, type, parcel information, berat, status, in stock time. Masa masuk tu berapa hari kan. Nanti dia bagi tahu. And pada masa sama, kalau tak sempat nak buka PC, boleh install app dia dekat App Store ada, dekat Android pun ada. Yes Logistic punya app. Okay. So far untuk ship for me ni pun dah faham kan. Okay, satu lagi, kadang kalau beli, janganlah beli barang banyak-banyak sangat. Tak silap dalam dia ada declare tau, tak silap saya 100 USD ke. Kalau barang lebih daripada 100 USD tak silap. 100 USD. Kalau barang lebih daripada 100 USD, kena declare dekat custom. Jadi belilah barang sikit-sikit. Macam dalam 500 ke kan. Okay. Bila korang dah start beli, nanti korang boleh explore lah kenapa kan. Macam tu. Korang boleh explore benda ni. Dia akan bagi notification. Kena faham kat situ. Kat custom ni tak semestinya boleh clear macam tu je. Tapi diorang akan settlekan untuk kita. And then dah tahu cara dah tahu ship for me. Ship for me ni nanti dia minta awak isi korang isi alamat apa semua, isilah betul-betul. Kalau laut ni memang lambat, makan masa sebulan. Kalau udara seminggu je, walaupun dia mahal sikit tapi berbaloi lah. Kalau nak lalu jalan laut, kena kira masa yang sesuai. Kalau dapat lambat ni merugikan korang ke, menguntungkan korang ke. Kadang murah tak semestinya untung. Kadang murah boleh bawa rugi. Kadang mahal tak semestinya rugi. Shipping mahal tak semestinya rugi. Tapi dia menjimatkan masa dan menguntungkan kita. So pandai-pandailah korang kira apa yang lebih value dalam masa berurusan untuk membeli sesuatu barang. Okay? Masa tu emas. Jadi saya dah tunjuk ship for me. Okay, ship for me ni boleh tengok macam tadi tu ship for me juga. Ni dia ada tunjuk pengenalan dia lah, boleh baca kat sini. Kalau nak tanya apa-apa pasal macam mana nak handle shipping ke apa ke, boleh tanya directly dengan diorang. Diorang memang fast respond kalau kat Yes Logistic. Kalau yang lain ni saya tak pernah cuba. Yang ni saya tak pernah cuba. Kalau saya dah cuba, saya kongsikan juga akan datang. Macam tu je lah cara nak beli barang kat China. Senang je kan, tak susah pun. Kalau dia berurusan duit Malaysia dengan China, ni je dia punya rate. Berapa yuan, and then bagi dengan 1.52 dapatlah ringgit. So ni Singapore dollar dengan Chinese New Year. Chinese New Year pula. Chinese yuan. Chinese New Year kau. Okay, lepas tu sekejap saya nak tengok my yes tu. Astaghfirullahaladzim.
Okay, yang ni Quick Buy with Yes Store, Taobao Yes, shopping cart. Okay, kalau pergi dekat Tmall ni, tengok ni. Okay, saya baru tahu. Baru tahu ni, baru buka ni. Okay, Tmall ni actually dia friendly tau. Sebab saya baru buka ni, kan. Dia punya friendly dia, bila tulisan Chinese ke China? China ni, kan. Tengoklah. Macam ni, lepas tu pergi ke English. Dia punya tu cantik, smooth je dia punya interface website dia. Tengok, nak pergi tengok dia punya ni, evaluation dia. Tengok ni lebih banyak apa? Review. So kalau saya tak pernah shopping sini, mungkin nak shopping sini lah. Dia pun sama, harga murah-murah. Cuma 1688 ni yang saya suka. Dia semua ada. Reseller ada, kilang ada, apa semua ada. So let's say kalau you all ada business nak custom packaging ke, boleh cuba order dekat sini. Kena cari, kena search macam tu. Dekat 1688. Dekat Taobao pun, Taobao ni minimum dia 1 atau 2. Tapi Taobao ni saya tak berapa pasti. Dia more pada reseller je. Kalau ada manufacturer saya tak pasti. Tapi kalau 1688 semua ada. Dan apa yang best 1688 ni, dia minimum order dia tak besar pun. Dalam ada boleh nak custom, nak minimum order 300 dah boleh dapat. Dia tak macam kita pergi Alibaba ataupun website made in China, minimum ada kena 500. Tu pun paling kecil, susah nak jumpa. Sekarang dia minimum 1000 hingga ke atas macam tu. Especially packaging ataupun produk botol apa semua kan. So boleh cuba kat 1688. Yes, of course 1688 ni kalau nak compare dengan harga Alibaba kilang sana tu, Alibaba website ataupun Made in China website tu, dia sana agak murah ya. Makin banyak pengeluaran, makin banyak order, makin murah. Dia kira by batch lah. Itu standard harga kilang. Harga kilang makin kau order banyak, makin kecil lah dia bagi makin kecil lah harga tu, makin dia bagi kau diskaun kan. Okay. Macam ni je lah. Harap membantu tips-tips nak beli barang dari China. Mudah je. Ada Chrome, translate, copy paste link. Kalau yang ni dah ada plugin dah mudah dah ni. Tapi dia offer dekat Tmall saja. Tmall. Kalau buy to you, dia offer dekat Taobao semua ada ni tak silap. Ni pun dia dah. Kita tengok my wholesale, dia dah mudahkan dah. Semua dia ada. So just install plugin je dekat Chrome ni. Mudah kan? Okay, itu saja. Sekian. Macam ni je lah saya nak share kat you all semua cara beli barang China. Oh ya, yeah. Saya nak tunjuk lagi testimoni saya beli barang kan. Ada benda nak gosip pasal saya nak beli barang ni kan. Sebelum ni saya nak berniaga. Saya nak cubalah bisnes elektronik ni best ke tak kan. Sebab saya suka explore. Lepas tu benda yang paling tak bestnya bila beli barang kat China, okay. Yang tak best beli barang kat China, benda-benda yang melibatkan spesifikasi dan kualiti keseluruhan produk tu. Kalau nak produk yang betul-betul kita nak detail kualitinya, kita tak boleh simply order dekat situ. So kena beli sikit-sikit dulu, barulah order banyak. Contohnya macam ni lah. Tengok pengalaman saya beli sekejap. My account. Okay. Ini saya punya. Ni yang tadi. Buy for me. Mana yang saya dah pernah beli ni? Ni. Okay, yang ni yang tadi saya add. Okay, yang ni saya dah pernah beli. Trading complete. So
Ni dia punya ni mesin saya beli, mesin capping. Ni sebenarnya saya upload gambar, terus jumpa ni, saya terus compare harga, saya terus beli. Harga dia 83 yuan. Shipping 8 yuan. Shipping diorang ni tak mahal. Biasa 8 yuan je. Yang ni, barang ni semua okey. Saya dah pakai. Memang good. Tapi yang ada masalah kat barang elektronik, saya pernah beli power bank ni sangat-sangat mengecewakan. Especially yang ni, kan. Yang ni kisah dia, saya dah tengok review, tengok klien tu kata bateri dia tahan lama, boleh charge 2 kali kat iPhone apa semua kan. Okey. Dia kata 20,000. Tengok saya translate. Power bank fast charging 20,000 mAh. Tapi bila saya gunakan sendiri, dia hanya 5 mAh. Yang ni memang scam betul lah. Tak kisahlah harga 19.80 yuan, tapi diorang memang legit seller tu, tapi dia ni, dia menipu bila dia deliver produk tu. 20k mAh dia kata. Tapi bila sampai, saya tak rasa pun power bank tu 20 mAh. Nasib baik saya beli 5 je. 5 ni pun duit juga tau. Duit juga. So saya kecewa kat situ. Jadi nak return, kalau cerita pasal return ni, saya tak dia boleh return sebenarnya, tapi ni makan masa. Pada saya tak berbaloi lah untuk saya buang masa kat situ kan. Jadi saya gunakan cara mudah je. Saya minta ejen Yes Logistik untuk bagi bad review pada seller ni. Sebab dia itulah. Kalau korang nak suruh bagi bad review, boleh je. Messenger kat FB diorang. Memang support diorang dekat FB Messenger. Dan barang paling saya suka sekali ni, Amoy F9. Produk dia memang berkualiti dan saya banyak customer yang beli produk ni. Memang margin besar saya dapat. 39.90 yuan. Saya jual benda ni dalam 45-50 macam tu. Kalau yang macam latest sikit, saya jual mahal. Ikut dia punya tu lah. So, yang ni harga dia RM30. Saya jual dalam 40, 45 macam tu. So, tolaklah dengan RM30 kan. Dapat untung RM15. Macam tu lah. Yang tu tak termasuk shipping. Adalah untung dalam RM10 macam tu. Untung main kira-kira kasar. Okey, yang power bank ni, yang ni pun kecewa juga sebab ada satu dia yang rosak. Ada satu yang rosak. Memang ni best seller, ramai yang beli. So, saya cuma beli 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 power bank, satu rosak. Yang ni memang saya kecewa. Cuma satu je lah rosak. Tapi 20 mAh tu memang betul. Sebab saya charge ni 3 kali. 3 kali. Macam 3 kali handphone penuh. Dia sama macam Pening. Power bank Pening. Okey, yang ni iPhone punya kabel dengan ni, ni memang barang bagus. Saya dah cuba dah. Dan saya siap bagi hadiah sebab barang ni tak laku. Mungkin sebab saya tak iklankan, jadi tak ada orang kot nak beli kabel. Kalau orang sekarang nak beli kabel, pergi kedai je dah dapat kan. Okey, tu je lah. Pengalaman beli produk dekat China ni. Okey, tu je. Sekian. Assalamualaikum.